bagaimana aerofoil menyebabkan kapal terbang berlepas. Berlepas, perkataan kunci ni berlepas. Kalau berlepas, bermaksud aeroplane itu terangkat ke atas dari landasannya. Terangkat ke atas dari landasannya. Betul tak? Terangkat ke atas. Kalau dia terangkat ke atas, bermaksud adakah dia terapung? Tidak. Dia terangkat ke atas sebab ada daya angkat. Ada daya angkat. Jadi kamu kena bezakan di antara daya angkat dengan daya apungan. Keapungan itu menyebabkan dia terapung. Tapi ini ialah daya angkat menyebabkan dia terbang ke atas. Jadi kalau perkataan kuncinya ialah berlepas, bermaksud kita sudah ada idea, kita nak sebutkan daya angkat itu. Daya angkat. Dan kalau dia naik ke atas, terangkat ke atas, bermaksud daya angkat lebih besar. Lebih besar daripada berat kapal terbang itu sendiri. Jadi buatlah ya, mana-mana point yang datang ke dalam otak kamu, tuliskan sahaja. Tak semestinya daripada atas sampai bawah. Suka hati kamu. Jadi hubungan ini kamu tahu aerofoil. Aerofoil berkaitan dengan prinsip apa? Jadi prinsip Bernoulli. Jadi sebutkan sajalah menurut prinsip Bernoulli, tekanan berdalil lebih kecil apabila laju aliran pendalil lebih besar. Itu hubungannya. Boleh? Macam itu. Okey, suka hati nak 3, 2, nanti lompat pada 3, lompat pada 1, suka hati kamu. Jangan terkongkong. Bila kamu terkongkong ya, apa itu style kamu, maka banyak ya pelajar bila dia dah tulis ini, dia tak nak patah balik lagi. Jadi bila dia tak nak patah balik, nanti miss lah dia punya argument kadang-kadang tak berapa kukuh macam itu. Ya, okey. Jadi dalam kes ini, prinsip Bernoulli, kita tahu bahawa aerofoil macam ini. Sebab dia punya perkataan kunci ialah bagaimana aerofoil menyebabkan kapal terbang berlepas. Jadi daripada perkataan berlepas ini, saya dah kembangkannya. Saya dah katakan daya angkat melebihi berat. Tetapi sekarang aerofoil pula, boleh tak saya kembangkan idea aerofoil ini untuk tuliskan satu hujah aerofoil. Jadi saya tengok bentuknya aerofoil dia lebih melengkung di sebelah atas. Jadi saya tulis cirinya lah, bentuk aerofoil pada kepak lah, pada sayap ke pada kepak? Kepak. Pada sayap kapal terbang. Pada sayap kapal terbang lebih melengkung di bahagian atas. Jadi dia lebih melengkung di bahagian atas, lebih melengkung di bahagian atas. Itu. Jadi apakah kesannya bila bahagian atas lebih melengkung? Jadi apabila dia lebih melengkung di sebelah atas, aliran udara dipecah kepada bahagian atas dengan bawah, maka kita akan dapati bahawa aliran udara lebih laju di bahagian atas aerofoil tersebut. Ya, aliran udara lebih laju di bahagian atas aerofoil tersebut. Faham tak? Okey, aliran udara lebih laju di atas. Aliran di bahagian bawah lebih lambatlah. Okey, tak nak tulis 2 kali, tak apa. Ya, yang penting ialah satu daripadanya sudah ditulis. Okey, jadi seterusnya apa kamu nak tulis lagi? Jadi kenapa ada daya angkat? Kenapa ada daya angkat? Kenapa ada daya angkat? Sebab daya angkat itu kenapa dikaitkan dengan laju? Bagaimana daya angkat dikaitkan dengan prinsip Bernoulli?
Sebab kita dah sebutkan aliran udara lebih laju di bahagian atas. Prinsip Bernoulli pula katakan tekanan lebih kecil bila lajunya lebih tinggi. Maka daripada situ kita katakan tekanan udara lebih rendah di bahagian atas aerofoil. Itu. Okey? Tekanan udara lebih rendah di bahagian atas. Itu ialah kesannya. Kamu nak tulis atas pun boleh, bawah pun, jangan risau. Ya, cikgu cuma katakan dia sepatutnya dikesan. Ya, sebagai kesan. Kalau kamu nak isikan di sebelah atas ini, tak ada masalah, cikgu tak kisah pun. Sebab ini semua panduan sahaja. Ya, okey. Baik. Okay. Jadi, cikgu tulis balik di sini. Aerofoil di sini. Okey, tetapi kita belum lagi terangkan tentang daya angkat itu. Kenapa tekanan udara ada kaitan pula dengan aerofoil itu? Pelajar-pelajar tulis isi dulu. Lepas itu barulah tandakan, okey, saya mahu ini nombor 2, saya mahu ini nombor 1. Ini apa? Macam itu, dalam kotak kesan itu, macam itu. Jangan, tak semestinya bila dah lukis kotak itu, kamu tulis ini ayat, ini mesti ayat pertama, ini mesti ayat kedua, ini mesti ayat ketiga. Jangan mengongkongkan diri. Tulis sahaja. Lepas itu kamu nomborkan sebagai susunan yang betul argument kamu. Jadi sekarang tekanan udara, bagaimana dikaitkan dengan daya angkat? Sebab beza tekanan antara bahagian atas dan bahagian bawah aerofoil mewujudkan daya angkat ke atas kapal terbang. Okey, ya, oleh sebab ada tekanan lebih besar di sebelah bawah. Sebelah bawah, tekanan udara lebih besar. Sebab alirannya kurang laju. Di sebelah atas pula tekanan udara lebih kecil sebab aliran udara lebih laju. Jadi ada perbezaan tekanan. Jadi kalau ada perbezaan tekanan, maka wujudlah daya angkat. Ingat kan? Ini soalan ini pun cikgu dah bincang, betul tak, pada waktu tuition tu, ya, waktu malam, ya, pukul 8 kan. Jadi polis ada daya angkat, tetapi bila ada daya angkat kita tak dapat, belum lagi ceritakan kenapa dia berlepas, dia boleh terangkat, dia boleh naik. Dia boleh naik sebab daya angkat sudah melebihi berat. Macam itu. Jadi cuba lihat, style penulisan kita ialah kita tulis apa sahaja yang datang. Tulis saja, tulis. Lepas itu baru kita susun. Cikgu guna komputer, jadi senang cikgu nak tambah space, macam ini, tambah satu ruang, tambah isi. Kamu tak boleh. Kamu dalam testpad, kalau dah isi, kena tulis bawah. Tetapi, apa yang kamu boleh buat ialah, lepas tulis, macam tadi, ya, cikgu tulis ini dulu. Lepas itu, cikgu baru tulis tekanan, lepas itu baru beza. Jadi, kalau macam ini pada test anda, bila kamu dah tulis itu, kamu nomborkan, ini ialah nombor 3, saya nak nanti baru susun semula. Ini ialah nombor 1. Nombor 1. Nanti bila saya tulis semula esei, ini nombor 2. Macam itu. Ataupun kamu letakkan nombor di depan. Letak nombor di depan. Macam ini. Letak nombor di depan macam ini. In case kamu tak ada masa, biarkan saja hantar ini. Kalau tak ada masa, hantar ini saja sebagai jawapan kamu. Faham tak? Ya. Kamu buat sesuatu, lepas itu kalau tak cukup masa, hantar saja ini sebagai skrip jawapan anda. Faham? Ya, okey ya. Jangan katakan mesti susun cantik-cantik macam itu. Kalau tidak, cikgu tak terima. No. Ya, kalau boleh memang kita harapkan, okey, anda sudah tersusun semua baik-baik. Itu kalau boleh. Tetapi kalau tidak, pemeriksa akan pertimbangkan apa-apa saja yang kamu bagi. Ya,
Okey, macam itu. Jadi tulis saja apa yang ada. Boleh pelajar-pelajar? Okey, so itu ialah daya angkat. Dan untuk maklumat tambahan di dalam, jadi ingat ya, daya angkat rumusnya ialah daya angkat kita dah bincang dalam tuition juga, tapi cikgu risau ya, ramai yang tak ada kan. Jadi sini ialah beza tekanan darab dengan luas permukaan. Beza tekanan darab dengan luas permukaan. Jadi luas permukaan yang bertanda merah itulah. Jadi daya angkat bagaimana nak hitung? Jadi kamu mesti ada luas permukaan A, luas permukaan ini, bahagian bawah ini. Jadi nilai daya angkat sama dengan beza tekanan ini, tekanan yang ini, yang besar tolak kecil, kemudian darab dengan luas. Okey ya. Dan untuk maklumat anda, cikgu dah Google, cek di dalam internet, sebenarnya untuk memaksimumkan daya angkat ini, sebenarnya kenapa ni? Apa masalah ni? Ada sesuatu yang tak kena. Okey. Sebenarnya aerofoil ini mesti pada sudut berapa? Mesti pada sudut lebih kurang 15 darjah. Dia mesti pada sudut lebih kurang 15 darjah. Ini pesong 15 darjah. Maksudnya dia mesti pesong agaknya macam ini. Aerofoil ini mesti agaknya macam ini. 15 darjah. Tak boleh lebih. Kalau sudah lebih, maka kapal terbang itu akan jatuh. Okay, so kalau nak maksimumkan daya angkatnya, lebih baik aerofoil ini condong 15 darjah. Itu dipanggil sebagai sudut serangan. Okey, pelajar-pelajar, saya rasa sudah sampai masa. Terima kasih sebab hadir. Okey, dan sentiasa ingat, cikgu sentiasa akan cuba tolong kamu dalam apa cara pun. Okey, jangan putus asa dan beri keyakinan kepada cikgu, beri keyakinan bahawa cikgu sentiasa ada bersama-sama dengan anda ya. Okey, jangan putus asa. Okey, itu saja untuk pelajaran kita hari ini. Jaga diri baik-baik. Lepas vaksin tak boleh